Hai semua, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita. Kali ini saya nak kongsikan satu lagi tempat yang popular yang ada di Kuching, Sarawak, iaitu Kampung Budaya Sarawak. Kampung Budaya Sarawak berjarak 32 km dari Bandaraya Kuching yang terletak di Pantai Damai Santubong. Perkampungan seluas 17 ekar ini terletak di kaki Gunung Santubong, merupakan tempat paling popular di Sarawak. Untuk bayaran masuk terkini di kaunter adalah RM95 untuk dewasa dan RM60 untuk kanak-kanak. Selain itu, tiket boleh juga dibeli secara online di website Sarawak Culture Village. Ini kita akan dapat stiker lepas buat bayaran. Sambal. Negeri Sarawak mempunyai 6 kumpulan etnik utama iaitu Iban, Cina, Melayu, Bidayuh, Melanau dan Orang Ulu. Untuk info, sebenarnya ada lebih dari 40 kelompok etnik di Sarawak, tapi di perkampungan ini hanya mempamerkan 7 buah perkampungan sahaja. Sebaik saja masuk, pengunjung akan terjumpa dengan sebuah tasik yang terletak di tengah-tengah perkampungan budaya ini yang ditanam dengan pokok teratai, menjadikan pemandangan sekitar ini nampak cantik sangat. Sebaik saja masuk, kalau bergerak ke sebelah kiri, pengunjung akan terus melihat rumah Cina. Depan pintu masuk, kita akan jumpa tanglung. Kemudian sebelum masuk tu ada tirai warna merah. Ini adalah mesin pengisar. Banyak betul barangan antik dekat rumah ni. Kalau tengok ada radio klasik, tembikar, alatan muzik dan banyak lagi. Ini kita boleh scan. Okay, setiap rumah ni kita boleh scan, tapi kita kena guna SCV apps lah. Okay, mula-mula kita download dulu, lepas tu boleh install, kita boleh scan. Okay, ya. Kita scan. Jadi kita scan nampak. Ni adalah struktur rumah dia lah. Ini pula adalah pemandangan di hadapan rumah Melayu. Antara ciri-ciri rumah Melayu adalah dibina di atas tiang, mempunyai jendela dan bertangga kayu. Di ruang sebelah tangga ini dipanggil serambi atau juga dikenali sebagai anjung. Pada bahagian bawah rumah, biasanya mempunyai ruang yang luas yang biasanya digunakan untuk berehat dan menyimpan barangan. Bagi kaum Melayu, amalan membuka kasut sebelum masuk ke dalam rumah masih diamalkan sehingga kini. Seni ukiran kayu banyak diterjemahkan pada pintu, perabot, perhiasan dan sebagainya. Congkak merupakan salah satu permainan tradisional masyarakat Melayu. Di ruang bilik tidur pula ada contoh gubahan hantaran, tempat sirih dan katil yang dipasang ke lampu. Seterusnya kami menuju ke ruang dapur pula. Antara peralatan tradisional yang dipamerkan adalah lesung kayu dan juga pemarut kelapa.
Okey, ini adalah kuih bahulu original, tradisional yang dibuat kat sini. Dia menggunakan arang. Nampak? Lembut. Sedap. Tu, itu. Habis dah. Mama nak betul tu buah mana? Rebut-rebut buat ni terus lu. Kat rumah ni ada demonstrasi masakan kuih bahulu. Bismillah. Tengok. Kalau rebut nanti jatuh ni Berapa lama dia masak? Tengoklah dalam 5 minit kah. Cukup je nya. Okey juga itu. Saya lekat. Belum adanya punya lekat. Senang je. Tengah hari nanti boleh buat. Kompang adalah muzik tradisional kaum Melayu yang biasanya dimainkan dalam upacara perkahwinan dan majlis keramaian. Ya, sempat. Satu lagi permainan tradisional masyarakat Melayu adalah gasing. Ya, tengok macam ni. Pertama, bilik, tahan tali ni, grip, ketat. Kedua, ketat lagi. Tak bergerak tali ya, baru kita pusing tegang je sampai habis. Macam tu teknik. Rope tu tali. Asal sudah, lepas, tarik. Kalau dia jatuh, kita boleh angkat dia naik atas macam ni. Boleh angkat? Boleh. Tidak mati ke? Tidak. Kenapa nak buat sendiri boleh? Sikit. Lu pegang rendah sikit. Tangan ni macam L. Kamu gerak saja 3 tarik, 3 baling, tarik. Okey, kira gerakkan tangan. Wah, jadi terror Lazim. Di sini, pengunjung berpeluang menyaksikan rumah tinggi Melanau yang merupakan rumah tradisional masyarakat Melanau pada dahulu kala. Ketinggian rumah ini adalah melebihi 10 meter daripada permukaan tanah. Ini adalah kerana pada zaman dahulu, masyarakat hidup berpuak-puak dan peperangan antara kaum sering berlaku. Oleh itu, rumah tinggi Melanau merupakan tempat yang paling selamat dari segi pertahanan kerana ketinggiannya membolehkan ia tidak dapat dijolok dengan tombak dari permukaan tanah. Rumah ini mempunyai struktur susunan lantai dan pintunya yang unik yang diperbuat daripada kayu nipung. Keistimewaannya, pergerakan orang di bawah dapat dilihat dari atas dengan jelas, tetapi orang bawah tidak dapat melihat orang yang di atas rumah. Kalau nak tahu, kaum Melanau memang terkenal dengan kemahiran ilmu perubatannya. Oleh kerana itu, ada ruang khas untuk tempat perubatan bagi kaum Melanau. Penggunaan patung sebagai medium untuk memindahkan penyakit yang dialami oleh pesakit adalah antara kaedah rawatan tradisional kaum Melanau dahulu kala. Puluh yang terletak di bawah rumah ini digunakan untuk tarian alu-alu kaum Melanau. Satu lagi keunikan rumah ini adalah tangga kayunya. Kuih penyaram antara kuih tradisional yang dibuat dekat sini. Okey, salah satu daripada makanan yang popular dekat Sarawak ni adalah penyaram. Penyaram ni diguna gula apung. Okey, ni bentuk dia macam topi. Kalau dekat Semenanjung kita panggil cucur Jawa. Dan dia guna gula merah, guna Melaka. Tapi kalau dekat sini kita guna gula apung. So inilah bentuk dia, macam topi kan, goreng. Ini dia ada lubang Okey, kita tengok hasil dia. Tu nampak.
Sedap. Ni tempat buat sagu. Mama, sagu Okey. pancake. RM5 satu pieces. Tapi tak ada Sagu pancake satu pieces RM5. Okey, ini antara produk yang dihasilkan dari sagu. Inilah rupa pokok sagu. Di sini ada demonstrasi masakan tumpik ataupun dipanggil sagu pancake. Okey, ini adalah tumpik ataupun sagu pancake. Sedap. Ada gula apung. Terdapat pondok yang menjual makanan tradisional yang terletak berhadapan dengan rumah Melanau. Kemudahan asas seperti tandas pun ada disediakan juga kat sini. Tempat hasilkan parang. Itu nama dia. Sebab ramai orang nak tahu macam mana rupa bentuk parang ni. Ada banyak parang dipamerkan dekat sini. Keunikan parang yang dihasilkan di sini adalah ulu dan juga sarungnya yang cantik. Wah, cantik dia punya corak. Oh, jenis macam ni. Okey, ini adalah rumah orang Ulu. Yang kaki untuk rumah panjang orang Ulu boleh mencapai 30 kaki tingginya. Rumah ini dibina sebegitu tinggi bagi tujuan keselamatan iaitu mengelak serangan binatang buas maupun serangan musuh yang boleh menyerang pada bila-bila masa satu ketika dulu. Kalau jenis gayat, dinasihatkan janganlah guna tanggungan. Rumah orang Ulu ini memang penuh dengan hasil seni pada dinding, tiang dan lantai. Ini merupakan alat tradisional membuat tatu. Kebiasaannya di dalam satu rumah panjang kaum orang Ulu juga turut dihuni oleh beberapa keluarga dengan setiap rumah panjang mempunyai pemimpinnya yang tersendiri. Kalau Tak ada jarum. Oh, tak ada Masuk jarum. Masuk macam tu je. Nampak? Kita kikis benang dulu, lepas tu letak gam. Lepas tu jemur sekejap untuk dia keringkan. Ya kan ada jarum. Tak ada. Tidak ada. Tapi dia punya benang lain kan? Benang lain, bukan benang untuk kita bukan benang yang jahit tu. Bukan. Dia ada benang dia sendiri. Koleksi hasil-hasil anyaman. Banyak. Serap. Okey. Di hadapan rumah orang Ulu ini ada batu yang diukir. Seterusnya kami menuju ke rumah Penan. Kaum Penan merupakan kaum yang sering berpindah randah dari satu tempat ke tempat lain. Oleh sebab itu, rumah kaum Penan tidak mempunyai seni binanya yang khusus. Biasanya, rumah dibina berlantaikan kayu bulat, buloh dan tanah sahaja menggunakan sumber apa yang ada di sekitarnya.
Di sini ada tempat menghasilkan sapa yang merupakan sejenis alat muzik tradisional. Martin tu. Oh, Martin. Martin. tinggi. Nah. Alah. Bunyi je lebih. Seterusnya, kami menuju ke rumah panjang kaum Iban, tapi kami lalu jalan belakang. Kaum Iban merupakan kaum terbesar di Sarawak, iaitu merangkumi 30% daripada jumlah penduduk. Mereka menetap di rumah panjang kerana percaya hidup secara berkelompok lebih selamat. Rumah panjang yang dibina boleh memuatkan antara 50 hingga 100 atau lebih buah keluarga di dalamnya dan diketuai oleh seorang ketua kampung yang digelar tuai rumah. Ruang terbuka ini dipanggil ruai yang digunakan untuk berkumpul untuk upacara tertentu seperti menyambut perayaan hari gawai, perkahwinan dan sebagainya. Di ruang dapur terdapat demonstrasi pembuatan kuih jala, iaitu antara makanan tradisional yang popular bagi kaum Iban. Kuih jala diperbuat daripada tepung beras yang dicampur dengan gula apung. Ini memang sedap. Cara tradisional penghasilannya adalah menggunakan bekas kayu berlubang dan disangkut pada tali semasa menuang ke dalam kuali kecil yang mengandungi minyak masak yang panas. Kuih ini rasanya manis, rangup dan sedap. Turut dipamerkan antara peralatan dan perkakas yang digunakan oleh kaum Iban. Dinding rumah ini diperbuat daripada kulit kayu, uluh yang dikelar atau dibelah dan lantainya dialas dengan tika yang diperbuat daripada rotan dan buluh. Uluh juga digunakan untuk dijadikan lantai, manakala daun lumbia dan jenis daun-daun yang tebal digunakan sebagai bumbu. Ini adalah pemandangan bahagian luar rumah panjang Iban. Seterusnya, kami menuju ke rumah Bidayuh. Kaum Bidayuh juga dikenali sebagai Len Dayak, merupakan etnik kedua terbesar selepas kaum Iban di Sarawak. Dikenali dengan nama Len Dayak kerana dahulu penempatan mereka terletak jauh di pedalaman dan terletak di kawasan tanah tinggi sebagai keselamatan agar sukar untuk dikesan oleh musuh. Dekat rumah ni ada demonstrasi anyaman dan penghasilan aksesori berasaskan mani. Ini adalah kepala babi hutan. Tengkorak dia. Aku nak nangis. Sikit je aku nak nangis. Atap rumah panjang kaum Bidayuh diperbuat daripada atap rumbia ataupun sagu, manakala dindingnya pula diperbuat daripada buluh atau kulit kayu. Pelantar atau lantai rumah diperbuat daripada papan atau buluh dan struktur tiangnya diperbuat daripada jenis kayu yang tahan lama, iaitu kayu belian. Dekat sini sebenarnya terdapat titian yang diperbuat daripada buluh.
Tapi masa kami datang, laluan titik ini ditutup untuk kerja-kerja baik pulih. Ukiran patung pada kayu dan juga batu memang terkenal kat Sarawak. Oh, dia daripada batu ni dia hasilkan seni. Tu. Seni daripada batu. Disebabkan cuaca cantik, jadi pemandangan Gunung Santubong dari Kampung Budaya Sarawak ni memang jelas kelihatan. Ini adalah ruang makan, iaitu sebuah restoran yang disediakan jika pengunjung berhajat untuk makan di sini. Ada juga kedai yang menjual cenderamata di sini. Ada banyak jenis cenderamata yang dijual. Terdapat sebuah bangunan pagoda yang terletak di sebelah kanan pintu masuk. Ini pula merupakan bangunan panggung budaya. Panggung budaya merupakan tempat pengunjung menonton persembahan kebudayaan yang dijadualkan. Pada masa ini, persembahan kebudayaan adalah pada jam 11.30 pagi dan 3.30 petang setiap hari. Kalau tak dapat tempat duduk yang sudah suci, kenalah datang awal sebelum persembahan bermula. Jom ikut saja saksikan persembahan dekat sini.
Tenang-tenang air dia sampai golek layar di kacau. Pisau raut ulunya emas, pakai merah bilang belum. Pujuk tak dapat, mari kita bernyanyi. Pujuk lapisan sama tak selagi. Pujuk tak dapat. Sekian saja perkongsian video dari saya. Semoga kita berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.